Jadi ini adalah untuk contoh soalan yang cikgu bagi bab 1. Okey, kita lihat dalam soalan diberi sebiji batu dilontarkan secara menegak ke atas dari sebuah bangunan dengan ketinggian 96 meter. Okey, jarak S, jarak S meter batu dari tanah selepas T saat diberikan oleh S sama dengan 95 tambah 81 T tolak 16 T kuasa 2. Okey, soalan minta kamu lengkapkan jadual nilai berikut untuk S sama dengan 95 tambah 81 T tolak 16 T kuasa 2. Okey, ada dua cara. Cara pertama, sama mana kamu akan gantikan nilai T, sebab sekarang kita nak cari S kan. Kita gantikan nilai T ni dengan yang ada di dalam jadual. Contoh, okey, 95, dia tak ada T jadi tak adalah, tambah 81, oleh kerana ada T, kita gantikan nilai T yang pertama iaitu 0 tolak 16 dalam kurungan T kita adalah 0 kuasa 2 tutup kurungan, dan kita akan dapat nilai yang S yang pertama untuk T0 adalah 95. Okay, ini cara pertama. Tapi kalau kamu nak letak satu-satu macam ni, dia agak leceh sikit kan. Okay, jadi cikgu nak ajar cara kedua. Bagaimana kita akan masukkan persamaan yang kita ada. Okay, yang mana nilai S adalah 95 tambah 81. Okay, kamu cari T, huruf T di sini. Kalau tak ada, kamu boleh ambil mana-mana huruf untuk menggantikan huruf T. Okay, kita tekan alpha. Alpha, cikgu nak ambil M. Okay, alpha M. Okay, cikgu gantikan T ni dengan M. Tolak dengan 16 alpha M kuasa 2. Okay, ini adalah kuasa 2. Mana kita dah masukkan kita punya persamaan di sini. Kemudian tekan calculate. Okay, yang mana nilai M. Okay, nilai M yang kita nak adalah nilai T kita. Okay, kalau T kita adalah 0, maka kita akan tekan 0 dan sama dengan, maka kita akan dapat 95. Kalau kita nak kira nilai seterusnya, kita nak nilai 1 sama dengan 160. Okay, lagi senang macam ni kan? Kalau kamu tak payah lagi satu-satu kamu nak kira, kamu boleh terus dapat jawapan di sini dengan lebih cepat. Okay, dia jimat masa kamu. Okay, jadi sekarang kita dah jumpa. Okay, kita dah jumpa semua jawapan. Yang mana bila T0, S95, T1, 160 dan seterusnya seperti yang kamu nampak di dalam gambar rajah. Okay. Berdasarkan jadual, lukiskan graf S sama dengan 96 tambah 81, ini 81 T, tolak 16 T kuasa 2 dalam ruangan yang disediakan. Okay, di sini cikgu dah tolong kamu lukiskan. Okay, jadi macam mana kamu nak lukiskan? Pastikan kamu ada paksi X yang mana dilabelkan dengan T adalah kita punya masa, dan hash adalah kita punya S. Ini S. Ini S. Ini ada silap sikit. Ini S. Ini T. Kita punya masa. Okay. Bila T kita kosong, S kita 95. T0, S 95. Di sini. Okay, sini adalah kita gunakan 10 kotak kecil ni bersamaan dengan 50. Bermakna satu kotak ni adalah 5. Okay, jadi untuk mendapatkan 90, kita perlukan sampai sinilah. 2 kotak kurang daripada 100. Okay, dan seterusnya. Okay. Ini adalah graf turun ke bawah seperti ini. Okay, ini adalah graf kuadratik sebab nilai terbesar dia adalah kuasa 2. Yang mana kuasa 2 dia adalah dalam sifat negatif. Bermakna graf kamu akan jadi murung. Okay, bila negatif dia jadi murung. Okay. Jadi ini adalah cara kamu nak lukis graf berdasarkan persamaan yang diberi. Okey, sekarang sedikit soalan tambahan. Kita nak cari minimum dan maksimum. Kalau minimum adalah untuk graf yang senyum. Sekarang kita punya graf adalah murung. Maknanya kita akan ada satu titik maksimum. Yang mana titik maksimum itu adalah
di sini. Iaitu kita punya titik ketiga 19, titik dia adalah 2,5 untuk X dan 197,5 untuk Y. Okey, jadi ini adalah contoh 9. Okay, contoh bagi soalan bab 2. Okay, bab 2 ni dia melibatkan, pertama kita akan lihat kepada penukaran asas dari asas 2 kepada asas 8. Okay, kita lihat contoh. Kita ada 110,011 asas 2 yang diminta untuk menukarkan ke dalam asas 8. Okay, pertama sekali, apa yang kita perlu buat, kamu asingkan nombor tersebut kepada 1 kumpulan 3. Okay, yang mana kalau ini kita ada 6 kan, maknanya kita bahagi 2 lah di sini. Okay, kalau lihat di bawah, ini adalah nombor dia 110,011. Okay, ini diletak di dalam jadual supaya senang kamu lihatlah. Okay, jadi oleh kerana ini ada 3, ini sebenarnya adalah 2 kuasa kosong. Okay, bagi nilai tempat bagi 2 kuasa kosong. Kemudian kita ada 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Sebab ini adalah asas 2, jadi kita cuma kira sehingga kuasa 2 sahaja. Okay, kemudian ini untuk kumpulan pertama. Dan kumpulan kedua pun kita akan buat yang sama. 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa kosong bersamaan dengan 1. 2 kuasa 1 bersamaan dengan 2 dan 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. Okay. Sekarang kita dah ada di sini hasil daripada penerapan kuasa ni tadi kan. Sekarang kita akan ambilkan nombor tersebut. Nombor hasil dia 200 adalah 1. Didarabkan dengan nombor yang ada pada nombor kamu tadi. Okay, yang kita mula dari belakang. Iaitu 1. Kemudian 2 darab dengan 1. 2 dan 4 darab dengan 0. Bermakna kita akan tambahkan hasil darab kedua-dua kotak ni tadi. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk kumpulan pertama di belakang ni, 3 nombor di belakang, apabila bertukar kepada asas 8, ianya sama dengan 3. Okay. Untuk kumpulan yang kedua di bahagian depan pun sama. Okay, 2 kuasa kosong adalah 1. 1 darab 0, 0. 2 darab 1, 2. Dan 4 darab 1, 4. Jumlahkan, kita akan dapat 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka, apabila 110,011 asas 2 ditukarkan kepada asas 8, ianya akan menjadi 63 asas 8. Okay? Jadi sama jugalah kalau kita nak tukarkan daripada asas 8 kepada asas 2. Macam mana tu? Okey. 145. Okey. 145. Jadi setiap nombor ini mempunyai 3 kumpulan yang mana ini adalah hasil darab 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Okey. Bila kita dah ada ni, sekarang ini adalah macam mana kita nak dapat 1? 1 darab 1 dapat 1. 0 darab 2, 2 ni pun 0. 0 darab 4 dapat 0. Kamu cuba buat yang keterbalikan daripada yang ini tadilah. Okay, sama dengan di sini. Macam mana kita nak dapat ke 4? 4 adalah hasil darab 4 darab dengan 1. Okay, jadi kita akan dapat 1 di sinilah. Jadi yang selebihnya akan jadi 0. Dan untuk 5, macam mana kita nak dapat? Adalah hasil tambah 4 darab 1 dan 1 darab 1. Asas 2 cuma ada nombor 0 dan juga 1 sahaja. Okay. Jadi di sini 145 asas 8 akan sama dengan 1100101 asas 2. Okay, jadi untuk jawapan tu nanti kamu boleh rujuk di dalam fail yang dah diberi nanti ya. Okay. Okay, sekarang kita lihat pula penolakan. Okay, penolakan 2 nombor dalam asas. Okay, ini kamu boleh lihat sendiri. Okay, ini adalah contoh macam mana kita nak mengira. Okay, macam mana kita nak kira. 11001 tolak 11 yang mana kedua-duanya adalah asas yang sama.
Okey, untuk penambahkan dan penolakan, pastikan semua dalam asas yang sama. Kemudian kamu akan susun mengikut nilai tempat ialah 11001 ni. Kemudian yang seterusnya kita ada 11 iaitu asas 2. 1 tolak 1 sama dengan 0. 0 tolak 1 tak cukup, kita pinjam di depan. Depan pun tak cukup, kita pinjam lagi di depan. Okay. Untuk peminjaman, bahagian depan ni adalah 1 kan. Bila kita pinjam, dia akan jadi 0. 0 yang pertama pindah ke sebelah, ini akan jadi 10. Okay. Sebab kita nak pinjam sehingga sini kan, jadi dia akan jadi 1, bukan 10, 1. Kemudian yang seterusnya dia akan ada 2. Jadi 2 tolak 1 bersamaan dengan 1. Sebab kita nakkan 2 di sini tadilah. Okey, jadi jawapan akhir dia nanti 1 bawa turun, 0 bawa turun. 11001 asas 2 tolak 11 asas 2 sama dengan 10110 asas 2. Okey, ini kalau asas 2. Sekarang kita lihat kalau asas 8. Okey. 345 asas 8 tolak 167 asas 8. Okay, macam mana kita nak selesaikan? 345 tolak dengan 167 susun dalam nilai tempat yang sama. Okay. 5 tolak 7 kita tak cukup, maka kita akan pinjamkan dari depan. Okay. Oleh kerana ini adalah asas 8, jadi kita akan letakkan 8 di sini. Okay. Sorry ni ada silap sikit. Kalau kita pinjam, selalu kita pinjam dia akan jadi puluh kan, pergi ke belakang. Tapi untuk ini, kita pinjam 1 dari depan, ini akan jadi 2. Okay. Tapi kita nak gunakan sampai sini. Okay, sampai kosong. Jadi kita pinjam lagi sekali, tinggal 1. Maka di sini akan ada 2. 2 tolak 1 sama dengan 1. Sama juga seperti yang di sebelah inilah asas 8. Bila kita pinjam daripada 4, 4 akan jadi 3. Dan di sebelah sini 5 akan ditambahkan dengan 8. Okay, kemudian kita akan buat 8 tambah 5 dahulu. Kita dah pinjam. Tolak 7 sama dengan 6. Okay, kemudian untuk yang seterusnya, 3 tolak 6 tak cukup. Kita pinjam dari depan. Ada 3 jadi 2. Dan sini akan jadi 8 tambah 3. Dan kita tolak 6 kita dapat 5. Maka 2 tolak 1 sama dengan 1. Okay. Sama juga dengan asas yang lain lah. Kalau kamu pinjam di hadapan, dia akan jadi nombor asas di atas ni. Dia akan jadikan. Kalau asas dia 5, kamu pinjam. Yang menerima pinjaman tu nanti akan tambah dengan 5. Kalau asas kamu 3, kamu pinjam, yang menerima pinjaman dapat 3. 6, 7 dan seterusnya. Okey? Boleh ha? Okay. Kemudian jawapan macam biasalah. Nanti kamu tengok. Okey. Untuk penambahan pun sama. Tapi beza dari sini ada kelainan sikit lah. Okey, 1111 tambah 110. Ini untuk asas 2. 1 tambah 0 bersamaan dengan 1. 1 tambah 1 adalah 2. Okey, yang mana 2 ini adalah lebih besar ataupun sama dengan asas 2. Nanti kita lihat apa yang kita dah buat lepas ni. Dan 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang mana 2 adalah lebih besar atau sama dengan asas 2. Jadi, kita akan tolakkan dengan 2. Sebab kita tak nak ada nombor 2. Kita nak ada nombor 0 dan 1 saja. Tolak 2 sama dengan 0. Dan ini kita bagi balik dekat orang hadapan. Maka kita ada 1 tambah 1 yang asal. Tambah lagi 1 menjadikan dia 3. Okey, 3 adalah lebih besar daripada asas 2, maka kita tolak dengan 2 sama dengan 1 dan kita akan bawa balik ke sebelah kiri
Maka 1 tambah 1, 2. Masih sama, 2 lebih besar daripada asas 2. Lebih besar atau sama, maka 2 tolak 2. Jadi, 0 bawa ke sebelah dan jadi 1. Jadi, nilai tambah bagi 1, 1, 1 tambah 1, 1, 0 bagi asas 2 adalah 1, 0, 1, 0, 1 asas 2. Okey. Sama juga dengan yang lain. Kamu boleh lihat kepada contoh. Okey. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh ajukan pertanyaan. Okey. Contoh soalan bagi bab 4. Okey. Cikgu berikan 2 contoh soalan di sini. Okey, untuk soalan 2 terlebih dahulu. Diberi bahawa set semesta ialah X, yang mana X ialah integer dengan keadaan nilai X adalah di antara 1 dan 20. Okey. Termasuk 1 dan 20. Set A, set A ialah X, yang mana X ialah gandaan 4 dan B ialah ganda kuasa 2 sempurna. C ialah nombor 2 digit dengan keadaan hasil tambah digit tersebut ialah nombor ganjil. Okey. Sebelum tu kita cari dahululah apa yang ada dalam set A, set B dan set C. Okey, set A adalah gandaan 4 di dalam 1 sehingga 20. Okey. Gandaan 4 ialah 4, 8, 12, 16 dan 20 sahaja. Okey. Kemudian untuk B ialah kuasa 2 sempurna, kita ada 1, 4, 9 dan juga 16. Ini di antara 20 sahaja. Okey, kemudian C kita ada 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Maksud dia 1 tambah 0 adalah 1. Itu adalah nombor ganjil. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 6, 7. 1 tambah 8, 9. Okey, hasil dia adalah nombor ganjil. Okey, bila kita dah senaraikan, barulah kita boleh jawab soalan A, B dan juga C. Sekarang untuk soalan A, dia nak nyatakan set yang ada di dalam A dan B. Maknanya kita nak tengok apa yang sama dalam set A dan B. Jadi, antara set A dan B, yang sama di sini ialah nombor 4 dan juga 16. Okey, di sini kamu boleh lihat. Yang sama di sini adalah 4 dan juga 16. Maka A dan B, set yang ada di dalam A dan B adalah nombor 4 dan juga 16. Okey. Kemudian untuk C dia nak A dan B dan C. Sekarang dia nak semua sekali daripada set A, B, C ni. Okey, jadi kalau kita lihat cuma ada nombor 16 sahaja yang ada di dalam ketiga-tiga set. Maka set A dan B dan C ialah set 16 sahaja. Kemudian untuk C dia nak nombor yang ada di dalam A dan C prime. Maksudnya nombor tu dia di luar daripada A dan C. Okey. Jadi nombor ni maksudnya dia nak berapa banyak. Contoh kan, kalau A dan B tadi kita ada 1, 2. Maka kita ada 2 nombor sahaja. Kalau A kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka set A ada, NA adalah 5. Okey. Jadi, set A dan C, yang ada dalam set A dan C ialah 12, 16. Okey. Maka nilai yang ada dalam set A dan C ialah 2. Okay, jadi kita ada keseluruhan, okay, semua nombor ni adalah 20 nombor daripada nombor 1 sehingga 20. Maka untuk mencari di luar set A dan C, kita akan gunakan jumlah keseluruhan tolak dengan 2 yang ada dalam A dan C tadi. Maka kita akan dapat 18. Okay. N bagi di luar kawasan A dan C ialah 18. Okay, sekarang kita lihat kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni dia lebih senang sikit sebab dia terus. Jawapan dia terus. Gambar Raja Venn di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Okey, kita tak tahu P, Q, R ni apa benda. Tapi dia beritahu P dan Q adalah 5. Kalau P sahaja kita ada 2. Q sahaja ada 3. Kalau di tengah ni adalah P, Q dan R. PR ada 4. R ada 6 dan PRQ ada 2. Jadi di sini cari
N nombor bagi P dan Q. Mana kita tengok yang bersilang antara P dan Q sahaja. Jadi P dan Q yang bersilang antara P dan Q kita ada dua tempat, di sini dan di sini. Maka nombor bagi P dan Q adalah 5 tambah 3 sama dengan 8. Di sini saja. Okey. Kemudian dia nak N nombor bagi di luar. Okey, kita ada prime di sini. Di luar P dan Q dan R. Okey, P dan Q dan R adalah yang bertembung bertindih pada ketiga-tiga bahagian. Maka di sini ini sahaja kalau untuk P dan Q dan R. Jadi kalau kita nak lihat keseluruhan di luar, maka kita akan tambahkan 2, 5, 3, 4, 2, 6. Kemudian jumlah dia adalah 22. Okey. Sekarang kita nak cari N bagi P prime dan Q prime. P prime maknanya di luar daripada P. Okey, di luar daripada P adalah di sini. Dan juga yang bertindih dengan Q prime. Di luar daripada Q juga. Di luar daripada Q di sini. Okey. Daripada kedua-dua ni, kita tahu yang tak bertindih dengan P prime, yang tak bertindih dengan P dan Q adalah 6. Maka jawapan C adalah 6. Okey. Okey, sekarang kita lihat kepada contoh bab 5. Okay, kita ada dua latihan, latihan 3 dan latihan 6. Okey, untuk latihan 3 tentukan sama ada setiap yang berikut ialah graf mudah. Okey, graf mudah tu dia mestilah tidak mempunyai gelong ataupun bilangan tepi yang lebih banyak. Okey. Kalau kita lihat kepada contoh 3, B mempunyai gelong seperti ini. Okey, dan untuk C kalau dia dah lebih daripada 1 pada bahagian satu sisi tu, bermakna ini adalah bukan graf mudah. Okey. Jadi untuk soalan yang ada di dalam contoh, sekarang ni kita ada 1 dan 4 sahaja adalah graf mudah dan 2 dan 3 bukan, sebab yang kedua ni kita ada gelong dan yang ketiga kita ada gelong dan juga bilangan tepi yang banyak. Okey, 4 ni walaupun dia tidak bersambung pada E, ini masih lagi graf mudah. Okey, sekarang kita lihat kepada latihan 6. Sekarang kita nak kira cost optimum atau cost optimum ni maksud dia yang paling murah lah, yang paling bagus untuk kita punya graf. Okey. Untuk laluan dari suatu bucu ke bucu lain setiap masalah yang di bawah. Maknanya dia sebenarnya nak cari shortcut. Okey. Jadi kita lihat kepada contoh 6. Cari cost optimum untuk bergerak dari A ke D. A ke D. Okey. Sekarang kita ada satu laluan iaitu A, B, C, D. Okey, laluan pertama kita adalah 6. Kalau kita tambah 4, 1 dan 1. Kemudian kita ada juga laluan untuk ke D, A, B, D. Maknanya kita gunakan A ke B ke D. Pun ada juga jalan dia. Maknanya kita akan tambahkan 4 dan juga 3. Maknanya kos dia adalah 7. Ataupun kita ada satu lagi jalan iaitu A, E ke D. Okey, yang mana 6 tambah 5 adalah 11. Okey, kita lihat kos yang paling rendah di sini adalah 6 kalau kita gunakan laluan A, B, C, D. Oleh itu, kos optimum untuk bergerak dari A ke D ialah 6. Okey. Sini ada beberapa tips, kamu boleh rujuk sendiri, boleh buat pembacaan. Okey. Kos ni sebenarnya dia merujuk kepada masa, jarak dan juga perbelanjaan lah. Okay, tapi untuk ni dia mudah sahaja, dia dah bagi apa 4, 1, 1, 5, 6 dan juga 3. Okey. Kalau kita lihat contoh soalan 1, kita lihat soalan 1 saja dahulu. Cari kos optimum bagi laluan A ke C. Mana kita punya A? A kita punya di sini, C ada di sini. Okey. A ke C ialah A, B, C. Dari A ke B 5 tambah C kita ada kos dia adalah 18. Ataupun kita boleh guna A, B, E, C di sini. Okey. 5 tambah 6 tambah 3 sama dengan 14.
Ataupun kita boleh guna AEC 4 tambah 3 iaitu 7. Ataupun AEDC 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Kos yang paling rendah di sini adalah 7. Kalau kita gunakan laluan AEC, maka kos optimum untuk A ke C ialah 7. Okay, jawapan lain ni kamu boleh rujuk sendiri, rujuk dan buat pembetulan lah. Okay. Lihat kepada bab 6. Sebelum kita jawab tentang contoh latihan bab 6 yang cikgu dah bagi, sini beberapa tips yang cikgu dah bagilah. Okay. Sekarang kita ada satu persamaan inequalities, iaitu Y lebih besar daripada AX tambah B. Okay. Kita akan ada satu persamaan garis lurus Y sama dengan AX tambah B. Ataupun kalau yang kamu pernah dengar sebelum ni, Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini ada benda yang sama lah. Kalau simbol yang digunakan di antara Y dan AX tambah B ni adalah lebih besar daripada, maka kawasan lorekan rantau dia adalah di bahagian atas. Kalau kurang daripada, kawasan lorekannya ada di bawah. Okay, ni boleh ingat. Okay, sekarang kita lihat bagaimana kita nak tentukan sama ada titik-titik yang diberikan adalah memuaskan. Sekarang ni kita ada sama ada dia sama dengan negatif 3x tambah y tambah 11 ataupun lebih besar daripada ataupun kurang daripada. Kita nak tahu mana satulah dia punya sifat dia sebenarnya. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Kita ada persamaan y sama dengan negatif 3x tambah 11. Okey, sekarang kita akan gantikan nilai y dan juga x secara serentak. Okey, sekarang cikgu letakkan di dalam kotak supaya kamu boleh senang nampak lah. Okey, kita lihat kepada contoh 2. Okey, contoh 2, 4 dan 5. 4 dan 5 ni adalah titik dia. Okey, y adalah 5 dan x adalah 4. Kita gantikan. Kemudian selesaikan di bahagian yang mempunyai tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey, kalau ini kita ada negatif 3 darab 4 tambah 11. Okey, jawapan dia adalah negatif 1. Sekarang kita akan bandingkan nilai y dan juga nilai yang kita dah kira tadi. Yang mana 5 adalah lebih besar daripada negatif 1. Maknanya kita punya persamaan, okey, titik ini sebenarnya memuaskan persamaan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 11. Dia ambil sini. Dia gantikan 5 ni dengan y balik. Negatif 1 ni dia gantikan dengan negatif 3x tambah 11. Okey, kalau sebelah ni contoh dia negatif 5 dan 26. Y dia adalah 26 dan negatif 5 adalah x. Okey, bila kamu selesaikan, kamu akan dapat 26 yang mana 26 adalah sama dengan 26. Maka persamaan yang dipuaskan adalah y sama dengan negatif 3x tambah 11. Okey, untuk 2 dan 3 ni pun samalah. Boleh rujuk sendiri. Okey, sekarang kita nak tentukan ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek. Okey, macam tadi cikgu beritahu, bila kita ada satu, okey, ini adalah graf, gambar raja graf, dan satu garis lurus iaitu y sama dengan negatif x tambah 4. Okey, bila mana sahaja yang diberikan oleh soalan ialah, okey, sini dia minta tentukan sama ada rantau berlorek memuaskan, sama ada lebih besar ataupun sama, ataupun kurang daripada ataupun sama bagi titik 1, 1. Okey, bila kamu masukkan 1 di sini pada y dan 1 pada x, nilai y ini sebenarnya lebih kurang daripada 3. Bermakna kawasan yang berlorek, rantau yang berlorek ada pada bahagian bawah. Okey. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Okay, ini contoh soalan yang akan keluar dalam ujian nantilah. Puan Azizah bercadang untuk membuat X biji kek pisang dan Y biji kek mentega. Okay, sebiji kek pisang memerlukan 400 gram tepung dan 100 gram mentega.
Satu kek mangga memerlukan 250 gram tepung dan 400 gram mentega. Okey, jumlah bilangan kek yang dihasilkan ialah sekurang-kurangnya 5 biji dan Puan Azizah mempunyai 2 kilo tepung dan 1.6 kilogram mentega. Okey, sekarang kita nak nyatakan ketaksamaan yang ada di dalam penyertaan. Okey, yang pertama kita akan lihat kepada X mewakili kek pisang dan Y mewakili kek mentega. Penyertaan pertama ni menyatakan tentang sebiji kek pisang, bermakna kita akan gunakan X. Okey. X untuk 400 gram tepung tambah dengan 100 gram tepung. Okey. 400 tambah 100 gram tepung, kita akan dapat X. Okay. Kemudian, satu kek mentega memerlukan 200 gram tepung dan 400 gram mentega. Jadi, kek mentega kita sekarang adalah Y. Dia memerlukan 200 tepung dan mentega. Okey. Sekarang kita lihat dahulu tepung. Okey, 2 kilo tepung sekarang ni kita nak jadikan dia dalam bentuk yang samalah. Kita jadikan dia dalam bentuk gram, iaitu 2000 gram. Menggunakan 2000 gram, kita boleh buat berapa banyak kek pisang dan juga kek mentega. Okey, maknanya untuk pisang X tadi kita perlukan 400 dan untuk Y kita punya kek mentega kita perlukan 250. Jadi 400X tambah 250Y akan menggunakan 2 kilo tepung 2000. Simbol yang kamu gunakan di sini adalah ni, kurang daripada ataupun sama. Kenapa dia tidak lebih? Okey, untuk ini ketaksamaan ni kita gunakan simbol lebih daripada atau kurang daripada. Okey, dia tak ada sama dengan. Sama dengan tu adalah untuk persamaan. Okey, dia tak boleh lebih daripada 2 kilo sebab sekarang ni Puan Azizah cuma ada 2 kilo. Maknanya dia kena gunakan sebaiknya 2 kilo tersebut untuk membuat kek pisang dan juga kek mentega. Okay. Jadi ini adalah kita punya ketaksamaan yang pertama. Okay. Kalau kamu memudahkan, kamu akan dapat 8X tambah 5Y kurang daripada 40. Okay, untuk yang kedua, kalau kita guna mentega, sekarang mentega kita ada 1.6 kg. Jadikan dia 1600 gram. Dan untuk kek pisang kita guna 100 gram saja dan kek mentega guna 400 gram. Maka 100X tambah 400Y kurang daripada 1600. Okay, dia nak gunakan sebaiknya 1.6 kg ni. Okay, pemudahkan kamu akan dapat X tambah 4Y kurang daripada 16. Okay, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita lihat jumlah bilangan kek yang dihasilkan ialah sekurang-kurangnya 5 biji. Maknanya X tambah Y, dia mesti buat paling sikit pun 5 biji. Okay, jadi kita akan buat X tambah Y lebih besar daripada 5. Okay, di sini. Okay, kena menggunakan skala 2 cm kepada satu biji kek pada kedua-dua paksi. Maknanya kek pisang dan kek mentega. Bina dan lorek rantau area memuaskan semua kekangan yang diberikan. Okay, ini adalah kita punya graf lah. Okay, sebenarnya sekarang kita ada paksi X dan paksi Y. Paksi Y 2 cm bersamaan dengan 1. Maka ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atas pun sama. Di bawah adalah X untuk kek pisang. Paksi Y adalah untuk Y, iaitu kek mentega. Okay, kita akan gunakan bagaimana kita nak buat garisan ni. Kita akan jadikan garisan tersebut dalam persamaan yang kita ada. Y sama dengan MX tambah C dan guna mana-mana titik yang ada pada yang kamu pilih lah. Contohnya kamu nak gunakan Y sama dengan MX tambah C. Y kita adalah 5 dan C kita pun adalah 5. Maka dia ada di sinilah. Okay, cikgu zoomkan. Okay. Jadi tadi kita lihat persamaan pertama, 8X tambah 5Y
kurang daripada 40. 8x tambah 5y, ini untuk persamaan lah, persamaan garis lurus sama dengan y. Dia nak kurang daripada, bermakna dia akan lorek di bahagian bawah graf ni nanti. Okay. Kemudian kita ada persamaan kedua, x tambah 4y kurang daripada 16. Okay, di sini x tambah 4y kurang daripada 16. Kita kurang lorekkan di sini dan jadi bahagian atas ni kita dah padam lah nanti. Kemudian yang terakhir kita ada x tambah y lebih besar daripada 5. Okay, ini adalah kita punya persamaan. Lebih daripada 5 maka di atas. Dan kawasan yang bertindih adalah kawasan R. Okay, yang tinggal ni adalah kawasan R, iaitu yang melengkapi, yang memuaskan semua kekangan yang diberikan oleh ketaksamaan yang kita dah bina tadi. Okay, jadi untuk soalan yang seterusnya, kamu boleh rujuk dan buat semakan. Ataupun cara lain yang kamu boleh tentukan kalau kamu tak tahu macam mana nak buat. Kamu boleh lorekkan kawasan yang tertutup seperti ini. Okay, bila kita ada 3 garisan, dia akan membentuk satu kawasan yang lebih kurang macam segitiga. Okay, kalau kamu perasan ini segitiga. Bahagian atas ni pun lebih kurang macam segitiga juga. Okay, jadi kawasan yang tertutup ni sebenarnya adalah kawasan yang dipuaskan. Jadi kita labelkan dengan R. Okay. Okay, untuk bab 7, kita ada 2 soalan. Okay, soalan pertama, Encik Jamal ke Padang Besar bersama keluarganya. Yang mana semasa perjalanan pulang ke Jitra, mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Kemudian, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Jitra. Okey, bagaimana perjalanan dia? Kalau graf dia menurun seperti ini, maka dia sebenarnya tengah balik ke tempat asal lah. Okey, jadi dia bermula dari Padang Besar pada 60 ni. Kemudian turun ke bawah, kemudian dia singgah ke Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Okey, dia berhenti sekejap. Kemudian dia akan sambung pula dari Bukit Kayu Hitam ni ke Jitra sampailah ke destinasi yang dia nak lah. Okey, untuk hitung tempoh masa kereta Encik Jamal dalam keadaan pegun. Pegun maknanya dia tidak bergerak langsung lah. Okey, tadi kita beritahu dia bergerak dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam dan kemudian dia berhenti sekejap untuk minum petang. Kemudian baru dia jalan semula ke Jitra. Bermakna pada minit ke-30 dan 55, ini adalah masa Encik Jamal berhentilah. Maknanya kereta dia dalam keadaan pegun. Jadi 55 tolak 30, okay, maknanya tempoh masa dia adalah 25 minit. Okay, kemudian diberi laju purata perjalanan dari Padang Besar Bukit. Jadi dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam ialah 66 km per jam. Tentukan nilai P. P adalah jarak. Okay, jadi kita tahu rumus bagi laju adalah jarak bahagi masa. Okay, kita ada laju 66 km bersamaan dengan 60 tolak P. Okay, bermakna kita nak tengok daripada Padang Besar hingga ke Bukit Kayu Hitam sahaja. Dari sini ke sini sahajalah. Okay, sebab itu jarak dia sebenarnya adalah di sini. Beza di sini. Macam mana kita nak cari beza? Kita ambil nilai yang paling besar tolak dengan nilai yang paling kecil. Okay, 60 tolak P per, ini adalah perjalanan dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam mengambil masa 30 minit. Okay, kita akan gunakan 30 minit. Oleh kerana di sebelah kiri adalah jam, maka di sebelah kanan pun kita nak jadikan dia dalam bentuk jam lah. Jadi 30 per 60, dia akan jadi setengah jam. Okay, kemudian kamu akan selesaikan dan kamu akan dapat nilai P ialah sebenarnya 27 km. Okay, kamu dah jumpa P 27 km. Hitung jarak di antara Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam. Daripada 60 sehingga 27 km, beza dia adalah 33 km.
Kemudian jika Encik Jamal memandu dengan purata laju 64.8 km sejam semasa perjalanan pulang ke rumahnya di Jitra dari Bukit Kayu Hitam, okay, dari sini, dari P ni tadi, hitung nilai T. Macam mana? Kita sekarang akan fokuskan kepada yang segitiga di bawah ni lah. Okay. Sama, laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak kita tadi adalah P di 27 kan. Maknanya 27 tolak kosong 27 per T tolak 5. Kita nak cari masa di sini. Yang mana ini adalah dalam minit. Tukarkan kepada jam. Cikgu akan terus bahagikan dengan 60 lah. Okay. Cikgu bawa semua sekali yang ada di bawah pecahan ni. Tukarkan dengan 64.8 seperti inilah. Dan kita tak nak 60, kita darabkan 60. Dan jawapan bagi T sebenarnya adalah 80 minit. Kalau 60 masih di sebelah kiri, bermakna jawapan di sini adalah jam. Kalau kamu pindahkan, maka nilai T ni dia akan jadi minit lah. Okay, D. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan dalam kilometer per jam. Okay. Laju purata adalah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita tadi adalah 60 km. Dan T kita tadi 80 minit. Okay. Tukarkan 80 minit kepada jam. Okay. Kemudian 60 jarak bahagikan dengan 80 per 60. Maka kamu akan dapat 45 km per jam. Itu adalah laju purata daripada daripada Padang Besar ke Jitra. Okay. Kemudian E, huraikan perjalanan yang dilalui oleh Encik Jamal. Okay. Tadi cikgu bagi tahu, kecerunan negatif pada 30 minit pertama menunjukkan pergerakan balik ke tempat asal oleh Encik Jamal dari Padang Besar lah. Kemudian mereka berhenti sekejap dan kereta dalam keadaan pegun di Bukit Kayu Hitam selama 15 minit. Kemudian dia akan sambung ke Jitra dalam masa 25 minit. Ini adalah huraian perjalanan Encik Jamal lah. Okay, sekarang kita lihat contoh kedua, contoh 5. Raja di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah kereta yang bergerak dari bandar A ke bandar B melalui pejabat pos. Graf OP menunjukkan perjalanan dari bandar A ke pejabat pos dan graf PQ menunjukkan perjalanan dari pejabat pos ke bandar B. Sebab dia tak pulang balik ke tempat asal, okay, dia A kepada B kan. A, kemudian pejabat pos, kemudian pejabat B, bandar B. Jadi sebab tu dia naik macam ni lah. Okay, soalan A. Cari jarak dalam kilometer di antara pejabat pos dan bandar B. Pos dan bandar B. P ada di Q. Bermakna kita nak cari beza di sinilah. Jadi 7 tolak 4 sama dengan 3 km. Kemudian B. Laju kereta dalam kilometer per jam dari pejabat bos ke bandar B. Okay, ini kita gunakan 7 tolak 4 tadi. Kita nak di sini sahaja. Ini untuk jarak dahulu. Kemudian masa dia adalah di antara 10 sehingga 25 minit. Okay. Kemudian kita akan tukarkan minit kepada jam. Dan jawapan kita adalah 12 km per jam. Dan untuk soalan C, cari laju purata dalam kilometer per jam bagi kereta keseluruhan perjalanan itu. Laju purata dia adalah 7 km per 25 minit. Yang mana 25 minit ditukarkan kepada bentuk jam, maka kita akan dapat 16.8 km per jam. Okay, untuk jawapan bagi soalan 1 dan soalan 2, tadi adalah contoh, kamu boleh lihat dalam nota yang cikgu dah bagilah. Okay. Kalau ada masih tak faham, kamu boleh hubungi cikgu. Okay, sekarang untuk bab 8. Soalan yang cikgu berikan ni adalah kita nak tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk kita cari julat. Okay. Jadi kita lihat kepada contoh 4. Ini adalah untuk data yang tidak terkumpul lah. Okay. Kalau kita ada data 6, 6, 7, 10, 12, 15 dan 16. Pertama sekali kita kena susun dahulu
data kita dalam tertib menaik. Okey, kalau seperti ini dia dah susun untuk kamu lah. 6, 6, 7, 10, 12, 15 dan 16. Jadi sekarang kita ada kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Apa maksud kuartil ni? Kuartil ni adalah 1/4. Okey, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 nombor. Pertama kita boleh cari kuartil kedua dahulu, iaitu kita punya median yang di tengah-tengah. Okey, bila kita ada 7, bermakna yang di tengah-tengah adalah nombor ke-4. Jadi dari hadapan ada 1, 2, 3, 4. Nombor ke-4 kita adalah 10. Jadi ini adalah kuartil kedua kita punya median. Jadi macam mana kita nak cari kuartil pertama? Kita boleh gunakan rumus, iaitu Q1, kuartil pertama adalah 1/6 darab N, yang mana N adalah jumlah data. Jadi kita ada 7. Okey, N kita 7. Jadi 1/4 daripada 7 adalah 1.74 ataupun 75, ataupun kita boleh jadikan kuartil pertama sebenarnya adalah nombor yang kedua. Okey. Kalau kamu lihat daripada di dalam ni, kalau kamu kira guna rumus, kamu akan dapat 1.75. Tapi kalau kamu gunakan gambar yang cikgu tunjuk di depan ni, kita kira satu-satu. Kuartil pertama adalah di tengah-tengah antara nombor yang pertama sehingga median, tengah-tengah. Maknanya sekarang ni Q10 adalah kita punya Q2, median kita tengah-tengah. Jadi yang tinggal adalah 6, 6, 7. Jadi Q1 sebenarnya ada pada nombor kedua sebab dia di tengah-tengah antara tiga nombor ni lah. Sama dengan Q3. Q3 sebenarnya adalah tengah-tengah di antara daripada median di tengah sehingga habis. Okey, jadi baiknya kamu buat seperti inilah. Jadi Q1 kita adalah 6, Q3 kita adalah 15. Okey, kalau gunakan rumus, Q3 sama dengan 3/4 darab dengan N. Okey, ini adalah contoh jawapan. Okey, kalau nombor kamu ganjil, kamu boleh dapat terus nombor kamu seperti ini. Okey, berada di tengah-tengah. Kalau nombor yang kamu ada sekarang adalah nombor genap. Bermakna kita ada contoh di sini nombor 4, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selepas kita susun, kita ada 8 nombor. Median dia ada di tengah-tengah. Bila di tengah-tengah bermakna bahagian yang sebelah kiri ni kita ada 4 nombor. Jadi kuartil pertama kita akan tambahkan nombor yang di sebelah, di bahagian tengah-tengah ni lah, 13 dan juga 15. Kemudian kita akan bahagikan dengan 2 sebab kita nak yang di tengah-tengah. Okey, sama juga dengan Q3, kuartil ketiga. Kita akan tambahkan 2 nombor di tengah-tengah di sebahagian sebelah kanan, iaitu 20 tambah 21 bahagi 2. Maka kita akan dapat 20.5. Okey. Sekarang kita lihat pula. Kita dah tahu kuartil 3, kuartil 1. Okey. Untuk mengira julat antara kuartil, kita akan gunakan Q3 tolak dengan Q1. Okey. Jadi, sebagai contoh, sekarang kita akan susun nombor dalam bentuk dalam turutan menaik 26, 27, 28, 29, 34, 39 dan 40. Okey, cari median. Median dia adalah 29. Q1 adalah 27 dan Q3 adalah 39. Jadi julat antara kuartil dia adalah 39 tolak dengan 27 iaitu 12. Okey, untuk soalan. Okey, sini ada satu jadual. Okey, bila kita ada jadual bermakna data kita sekarang ni adalah secara terkumpul.
Okay, bagaimana kita nak cari kuartil dia? Masa ni lah kita akan gunakan rumus 1/4 darab dengan N. Okay. Mula sekali kita akan kira frekuensi bagi keseluruhan data iaitu F. Maka F di sini adalah 20. Okay. Q1 adalah 1/4 daripada 20 iaitu 5. Bermakna Q1 terletak pada nombor yang ke-5. Okay. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita tuliskan nombor 1 ni dia ada 3, nombor 2 ni ada 4, nombor 3 ada 6, nombor 4 ada 5, 5 ada 1, 6 ada 1. Okey. Nombor yang ke-5 sebenarnya ada pada di sini. Okey, pada 2. Bermakna kuartil pertama kita sekarang ni adalah nombor 2. Kemudian untuk kuartil ketiga, gunakan 3/4 darab 20. Maknanya kuartil ketiga kita ada di nombor ke-15, iaitu nombor 4. Jadi julat antara kuartil dia adalah 4 tolak 2 sama dengan 2. Okey. Ini adalah untuk julat antara kuartil. Kamu boleh buat semakan. Okey. Sekarang kita lihat pula tentang sukatan serakan, variance dan juga sisihan piawaian. Okey. Untuk data tidak terkumpul, kita akan gunakan lambda kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak min kuasa 2. X bar tu maksud dia min kuasa 2. Okay, kalau kita nak cari sisihan piawaian pula, sebenarnya kita nak cari punca kuasa bagi variance. Okay, kita lihat ini adalah untuk data tidak terkumpul. Okay. Contoh 6 kita ada 3, 3, 4, 5, 7. Ini adalah contoh data tidak terkumpul. Maka cara penyelesaian dia, cikgu buat satu jadual. Okay, jadual ni dia tak semestinya macam ni . Dia boleh juga secara melintang. Yang pastinya dia mesti ada nilai bagi X, nilai bagi X kuasa 2. Untuk memudahkan kamu mengira nantilah. Okay. X kita ada 3, 3, 4, 5, 7. Yang mana jumlah X adalah 22. Okay, ini nanti kita gunakan untuk kira min kita. Kemudian X kuasa 2 kita adalah, kita kuasa 2 kan X kita ni, 3 square sama dengan, 3 kuasa 2 sama dengan 9, 9, 16, 25, 49. Maka jumlahkan keseluruhan dia adalah 108. Okay, untuk cari variance, lambda kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 kita bahagi N. Okay, kemudian untuk cari min, kita gunakan jumlah X bagi N. Okay, berapa banyak nombor kita di sini adalah N. N kita adalah sama dengan 5. Jadi 108. Okay, bahagi dengan 5 tolak dengan 22/5 dalam kurungan kuasa 2. Okay, untuk jumlah X kuasa 2 bukan bermaksud jumlah X ni yang dikuasa 2 kan. Tapi dia kamu kuasa 2 kan dulu X, baru kamu tambah jumlahkan semua sekali lah. Okay, jadi di sini variance untuk ini adalah 2.24. Okay. Untuk sisihan piawaian pula kita akan gunakan punca kuasa. Okay, variance. Jadi variance kita adalah 2.24. Maka sisihan piawaian kita adalah 1.4967. Okay. Ada juga kaedah alternatif di sini, tapi ini sangat kompleks lah. Jadi cikgu cuma ajar kamu yang ini sahaja dahulu. Kalau kamu rasa nak tengok ini, kamu boleh cuba sendirilah. Okay, ini adalah jawapan. Kamu boleh semak. Cikgu dah kongsikan jawapan kepada kamu di grup. Okay, untuk bab 9, kita ada beberapa soalan. Okay. Kita lihat soalan pertama dahulu. Sebiji dadu yang ada dilambungkan, kemudian sebiji bola putih
Bola dipilih secara rawak daripada bekas yang mengandungi sebiji bola hitam, kuning dan putih. Dengan menggunakan huruf B mewakili bola hitam, Y bagi kuning dan W untuk putih, lengkapkan ruang sampel di bawah. Okay. Jadi untuk jawapan A kita ada seperti inilah. Ini adalah cara kita membuat kesudahan menggunakan jadual. Okay. Untuk bola dan dadu. Okay. Untuk ini kamu ikut kepada contoh yang diberilah. Kalau contoh dah bagi kamu 1B bermakna kamu akan gunakan 1 di depan dan B di bahagian belakang. Okay, sebelum ni cikgu ajar sebelah sini dahulu baru atas kan. Okay, ianya terpulang kepada contoh soalan lah. Kalau untuk ni contoh yang diberikan yang dah jawapan yang dah ada ni dia letak dadu punya kesudahan dahulu baru bola punya kesudahan. Okay, jadi ini adalah kesudahan dia lah, kamu boleh rujuk kepada jawapan. Okay, dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa suatu nombor lebih daripada 4 dan sebiji bola putih dipilih. Okay, bola putih kita adalah W. Okay, di bawah ni W. Kita di sini W. Dan lebih daripada 4 kita ada 5 dan 6. Maka bola untuk peristiwa pertama kita adalah 5W dan juga 6W. Okay. Kita akan letakkan dalam kurungan seperti inilah. Okay. Soalan minta cari kebarangkalian. Kebarangkalian maknanya kita perlukan pengiraan. Okay. Macam mana pengiraan kita nak buat? Jumlah keseluruhan kesudahan yang kita ada adalah 18. Jadi, kebarangkalian, okay, ini kesudahan. Kebarangkalian adalah nombor. Kebarangkalian untuk peristiwa yang nombor 1, B1 ni adalah 2. Okay, kita ada 2 sahaja peristiwa kesudahan yang ada. Per semua kesudahan yang kita ada tadilah per 18. Kita pemudahkan, jadi kita akan dapat 1/9. Okay, untuk yang kedua, suatu nombor kurang daripada 3 ataupun sebiji bola kuning dipilih. Nombor kurang daripada 3 maknanya 1 dan 2. Kemudian dia nak sebiji atau. Okay, lihat ni dia tulis atau sebiji bola kuning dipilih. Bermakna dia nak dadu 1, 2 dipilih. Tapi dia nak juga bola kuning dipilih. Okay, dia nak dua-dua ni berlaku dengan serentak. Jadi kita akan ambil semua sekali yang ada. Okay, tak kisahlah dia bertindih ataupun tidak. Okay, jadi untuk di sini peristiwa dia adalah, ini adalah kesudahan untuk peristiwa tersebut. Kita ada 1B, 1Y, 1W. Okay, kemudian kita ada 2B, 2Y, 2W. Kemudian untuk yang bola kuning saja di sini kita ada 1Y. Okay, kita dah tulis tadi, kita tak payah tulislah. 2Y kita dah tulis. Kemudian kita ada 3Y, 4Y, 5Y dan juga 6Y. Okay, jadi ini sekarang kita ada 10 kesudahan. 10 bagi 18, jadi 5/9. Ini cara kita untuk cari kebarangkalian. Okay, kamu kena senaraikan dengan betul dahulu berdasarkan peristiwa. Dan maksud dia, dua-dua ni mesti berlaku. Atau salah satu ataupun kedua-dua berlaku, kita akan masukkan sekali dalam kesudahan yang kita nak tulis. Okay, jadi untuk soalan 2 ni kamu boleh cuba buat sendiri sebelum kamu rujuk jawapan. Okay, kita masuk kepada soalan ketiga. Okay, soalan ketiga ni yang kita akan bincangkan sikit lah. Diberi bahawa kotak P mengandungi 4 kotak kepingkat bernombor 4, 5, 6 dan 7. Oh sorry, soalan 5. Soalan 3 ni boleh cuba sendiri. Soalan 4. Okey, cikgu ada bagi soalan 4 juga. Pelajar-pelajar di sebuah kolej latihan tertentu perlu menduduki 2 ujian matematik, iaitu ujian trigonometri dan ujian algebra. Kebarangkalian bahawa seorang pelajar lulus
trigonometri dan algebra masing-masing ialah 0.48 dan 0.72. Okey, kebarangkalian boleh dibuat dalam bentuk pecahan ataupun bentuk perpuluhan. Okey, sekarang kita nak lengkapkan gambar rajah. 0.48 ni adalah untuk yang lulus trigonometri dan 0.72 untuk algebra. Okay, sekarang untuk kali pertama, kali pertama dia nak tengok ujian trigonometri dahulu. Ujian trigonometri untuk lulus kita ada 0.48 kebarangkalian dia. Untuk gagal kita ada 0.52 lah. Macam mana kita nak cari 0.52 ni? 1 tolak 0.48 sebab kebarangkaliannya di antara 0 dan 1. Okey, 0 maksudnya tak jadi apa-apa, 1 maknanya confirm jadi. Tapi untuk ni dia tak confirm lagi lah. Jadi dia 0.48. Jadi dan 0.52. Okey, itu untuk trigonometri. Kalau seseorang tu dia dah lulus trigonometri, okey, sekarang kita di atas, dia dah lulus dah trigonometri, seorang pelajar ni. Jadi kebarangkalian dia untuk lulus algebra pula adalah 0.72. Dia dah pandai dah sekarang. Okey. Jadi untuk cari dia yang dah lulus trigonometri ni, kebarangkalian dia untuk gagal algebra pula adalah 0.28. Bagaimana? 1 tolak 0.72 dapat 0.28. Okey, dan seterusnya lah. Kemudian kita hitung kebarangkalian bahawa seorang pelajar lulus kedua-dua ujian tersebut. Okey, maknanya dia nak lulus trigonometri dan lulus algebra. Okey, kita boleh gunakan pendaraban bagi kebarangkalian untuk lulus trigonometri darab dengan kebarangkalian lulus algebra. Okey, untuk lulus trigonometri tadi 0.48, algebra kita ada 0.72, kita selesaikan akan dapat 0.3456. Okey, untuk dia lulus kedua-dua di sini di atas ni, untuk dia lulus kedua-dua subjek ni, dia mesti kebarangkalian dia untuk lulus adalah 0.3456 lah. Kemudian kebarangkalian untuk seorang pelajar lulus sekurang-kurangnya satu ujian. Okey, macam mana? Cara paling mudah, kita boleh gunakan satu. Okey, tadi cikgu bagi tahu satu bermaksud confirm jadilah. Okey. Satu tolak dengan kebarangkalian untuk dua-dua gagal. Sebab dia nak satu sahaja yang lulus kan. Maknanya kita nak lulus dua-dua ni tambah dengan lulus gagal, tambah dengan gagal lulus. Tapi dia tak nak gagal-gagal. Jadi gagal-gagal adalah 0.52 darab 0.28. Okey, satu tolak kebarangkalian gagal, kita akan dapat 0.8544. Okey, untuk lulus sekurang-kurangnya satu ujian, pelajar tersebut ada kebarangkalian 0.8544. Okey. Kemudian untuk gambar soalan 5, ni lebih kurang macam tadilah. Nancy mempunyai 8 keping wang kertas RM1 dan 4 keping kertas RM5 di dalam beg tangannya. Dia mengambil 1 keping dari beg tangannya secara rawak tanpa gantian. Okey, ini adalah peristiwa tidak bersandar. Peristiwa bersandar sebab dia tak pulangkan balik. Sekeping duit lain kemudian diambil dari beg tangannya secara rawak tanpa gantian lagi. Okey, lengkapkan gambar rajah pokok berikut. Okey. Duit RM1 kita ada 8 keping. Duit RM5 kita ada 4 keping. Jadi jumlah yang ada, kita ada 12 keping. Maknanya untuk pertama kali ambil, untuk mengambil RM1 kita ada 8/12. Okey. RM5 kita ada 4/12. Okey. Bila kali pertama kamu dah ambil RM1, bermakna dia akan jadi kurang untuk kedua-dua pecahan ni lah. Okey, RM1 dah kurang. Tadi 8. Kamu dah ambil RM1, jadi 7. Okey, dan keseluruhan dia pun akan jadi kurang lah, iaitu 11. Tapi untuk RM5, yang berbeza dia adalah keseluruhan, iaitu 11. Okey, dan kamu boleh lengkapkan gambar rajah seperti ini.
Okey, cari kebarangkalian bahawa jumlah nilai duit yang dikeluarkan ialah RM6. RM6 maknanya sama ada kamu ambil RM1 dahulu, kemudian RM5, ataupun RM5 dahulu, kemudian RM1. Okey, kamu boleh gunakan penerapan kebarangkalian peristiwa A dan B. A kita adalah RM1, B kita adalah RM5 dan sebaliknya lah. Okey. Kemudian kebarangkalian kedua-dua keping wang kertas yang dikeluarkan adalah sama. Okey, jadi kalau ikut gambar rajah, kita sebenarnya nak ambil yang di atas ni ini sahaja dan yang di bawah ini sahaja yang cikgu bulatkan ni lah. Okey, jawapan dia adalah seperti yang ada di dalam file yang cikgu dah kongsikan bersama kamu. Ada apa-apa soalan, kamu masih boleh tanya kepada cikgu nanti. Okey, untuk soalan bab 10, okey, ini cikgu ada soalan yang berbentuk objektif. Kita lihat, Encik Aiman memulakan perniagaan sendiri sebagai penyedia penyelesaian IT dalam tempoh 5 tahun lagi. Beliau memerlukan dana sebanyak RM20,000 untuk memulakan perniagaannya. Beliau mengenal pasti skim pelaburan yang membayar faedah 5% setahun dan dikompaun setiap bulan, dan dia akan mengetepikan RM300 sebulan untuk pelaburan itu. Apakah rancangan Aiman boleh laksanakan? Adakah rancangan Aiman boleh dilaksanakan? Okey. Jadi untuk ini jawapan dia adalah A, ya. Pelan Aiman boleh dilaksanakan yang mana dia boleh melabur RM300 setiap bulan dalam pelaburan yang membayar faedah tahunan 5% yang dikompaunkan setiap bulan, mana dia akan mencapai matlamannya untuk mendapatkan dana sebanyak RM20,000 dalam masa 5 tahun. Untuk ini kamu kena buat sedikit kira-kira lah. Okey. Bagaimana kita nak kira tu? Okey. Setiap bulan dia melabur RM300. Okey, maknanya untuk tempoh 5 tahun ni dia telah berjaya mengumpulkan RM300 didarabkan dengan 12 bulan untuk setahun. Okey. Kemudian kita darab lagi dengan 5 sebab kita nak 5 tahun. Jadi dia dapat 18,000. Okey. Kemudian setiap bulan tu dia akan diberikan faedah kompaun sebanyak 5%. Okey, sebanyak 5% daripada RM300 itulah. Okey, kompaun ni makin banyak kamu laburkan, nilai kompaun tu dia akan berubah lah. Contoh bulan ni kamu letak RM300. Okey, jadi bulan depan, kamu dah masukkan balik RM300. Kemudian, kamu akan dapat lagi faedah 5% iaitu RM15 untuk sebulan. Okay, jadi bulan kedua, duit yang ada di dalam skim pelaburan kamu tu nanti, dia akan menjadi RM615. Okay, dia akan bertambah semakin lama duit tersebut ada di dalam skim pelaburan tersebutlah. Okay, kita lihat dahulu untuk B. B ni dia kata, Aiman masih boleh melaksanakan, tapi dia akan mengambil masa lebih lama, iaitu 8 tahun. Tadi 5 tahun, duit yang dia dapat pun lebih daripada RM20,000. Takkan dia nak kena tunggu 8 tahun lagi kan? Jadi, sebab tu cikgu kata tadi, kamu kena buat sedikit pengiraan di sinilah. Okay, kemudian untuk C, dia kata Aiman tidak boleh melaksanakan rancangan dia sebab dia tak mendapatkan RM20,000, yang mana ini adalah salah. Okay, wang pelaburan dia besar, okay, RM300 untuk setiap bulan. Tapi yang menyebabkan dia boleh mendapatkan dana sehingga RM20,000 ni adalah nilai faedah kompaun dia lah. Okay. Kemudian untuk soalan 5, Miss Chan berumur 45 tahun dan dia ingin bersara sebagai jutawan pada usia 55 tahun. Baru-baru ini Miss Chan menerima RM500,000 daripada wasiat papanya.
Dia melaburkan wang dalam akaun pelaburan yang memberi pulangan faedah sebanyak 8% setahun. Adakah Miss Chan dapat mencapai matlamat persaraannya? Okay, sekarang kita kira. Dari umur dia 45 tahun sehingga 55 tahun adalah 10 tahun. Okay. Kemudian dia dapat 500,000. Dia laburkan ke dalam pelaburan. Yang mana setahun dia dapat 8% faedah pulangan. Okay, jadi 8% daripada 500,000 tadi adalah 40,000. Okay, sekarang tahun pertama dia akan duit yang ada dalam skim tersebut akan jadi 540,000. Kemudian tahun seterusnya, tadi tahun kedua kan, sekarang tahun ketiga, nilai faedah yang dia pulangan faedah yang dia dapat sekarang ni dia dah lain sikit. Walaupun kadar yang dikenakan adalah sama iaitu 8%, 8% ni akan didarabkan dengan 540,000 ringgit tadilah, maka dia akan dapat tambahan 43,200 kalau dibandingkan dengan mula-mula sekali dia laburkan tadi kan. Tahun kedua dia akan dapat 40,000 pulangan. Tahun ketiga pula dia akan mendapat 43,200 pulangan yang menjadikan keseluruhan duit yang ada dalam skim dia pada tahun ketiga adalah 583,200 ringgit. Okay. Di sini kita lihat contoh jawapan dia. Yang pertama dia ada ya, Miss Chan akan dapat mencapai matlamat persaraan dengan melaburkan 500,000 memperoleh ini yang tadilah pulangan. Malah ia hanya akan mengambil masa 9 tahun untuk Miss Chan bersara sebagai jutawan pada umur 54 tahun dengan jumlah pelaburan ini. Jutawan ni maksud dia dah dapat 1 juta ringgit lah. Okay. Kamu boleh kira sehingga 8 tahun tadilah. Okay. B. Miss Chan akan mendapat mencapai matlamat persaraan walau bagaimanapun dia perlu melabur separuh daripada jumlah itu dalam akaun pelaburan yang lebih tinggi. Okay. Jadi rasanya kalau kamu kira dahulu satu ni, kamu dah boleh tahu apa jawapan dia lah. Sama ada ya ataupun tidak. Kalau ya, okay, kalau duit yang dia terima tu betul-betul 1 juta, okay, dalam masa lebih daripada 1 juta dalam masa 10 tahun, maka A lah jawapan dia. Kalau dia sikit lagi nak 1 juta masa 10 tahun tu, maka B lah jawapan dia. Kalau dia tak sampai 1 juta, maka kamu automatik boleh pilih antara C dan D. Okey, itu cara untuk tentukan sama ada matlamat kewangan yang dilaksanakan itu berkesan ataupun tidak. Okey, sekarang kita lihat perancangan pengurusan kewangan. Okey, soalan yang melibatkan beberapa sedikit pengiraan. Okey, A dan B ni dah ada kaitan lah. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif Hashimah pada bulan Januari 2020 masing-masing ialah RM3,250 dan RM1,860. Okay, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap Hashimah dalam bulan yang sama ialah RM2,820 dan RM920. Hitung aliran tunai bulanan Hashimah dan jelaskan jawapan anda. Okay, cikgu suka letak aliran tunai. Okay, aliran tunai ni dalam bentuk jadual lah. Okay. Pertama kita kena tahu dahulu berapa nilai tunai masuk dia. Okay. Nilai tunai masuk ni maksud dia berapa ringgit yang dia dapat lah berdasarkan pendapatan aktif dan pasif. Sedikit imbas pengetahuan kamu lah. Okay. Pendapatan aktif ni adalah pendapatan yang kita dapat daripada bekerja. Kalau kamu tak bekerja, kamu tak akan dapat duit. Contohnya dalam perniagaan. Okay. Kalau kamu tak jual sesuatu, kamu tak akan dapat keuntungan ataupun duit. Untuk pendapatan pasif, okay, ianya dapat kita boleh peroleh
secara berterusan walaupun kamu dah tak bekerja ataupun dah meninggal dunia. Okey, contohnya adalah sewa hartanah. Okey, kalau kamu ada rumah, kamu sewakan, kemudian ada orang yang menyewa. Kalau kamu tiba-tiba masa PKP ni diberhentikan kerja kan, okay, kamu dah tak ada pendapatan aktif dah. Tapi pendapatan pasif kamu iaitu bayaran rumah sewa, kamu masih terimalah. Sehingga kamu meninggal dunia pun kalau masih ada orang menyewa tempat tu, masih samalah. Okay. Dan kita juga ada royalti buku, royalti lagu dan macam-macam lagi lah untuk pendapatan pasif. Okay. Okay, jadi untuk Hashimah, okay, pendapatan pasif dia adalah 3,250 dan pendapatan pasif dia adalah RM1,860. Jadi jumlah tunai masuk dia sekarang adalah RM5,110. Dan untuk aliran tunai keluar, untuk perbelanjaan tetap kita ada RM2,820. Perbelanjaan tetap ni contoh dia macam bil api, bil air. Okay, pembelanjaan tidak tetap ni untuk tiba-tiba kereta pecah, tayar kereta pecah, jadi kamu terpaksa keluarkan duit. Something macam itulah. 950 dan jumlah dia adalah 3,770. Okay, untuk mengira aliran tunai bersih dia sekarang ni adalah RM5,110 ditolakkan dengan RM3,770 dan kita akan dapat RM1,340, yang mana ini adalah aliran tunai positif, bermakna Hashimah masih mempunyai lebihan duit sebanyak RM1,340. Okay. Pada bulan Februari, pendapatan Hashimah, pendapatan aktif Hashimah tidak berubah, tetapi pendapatan pasifnya berkurangan 40%. Pada masa yang sama, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap Hashimah meningkat sebanyak RM350 dan RM400. Hitung aliran tunai bulanan Hashimah pada bulan Februari. Okay. Tadi Januari, sekarang Februari. Okay, sekarang dia akan jadi macam ni lah. Okay. Aktif dia masih tetap RM3,250. Untuk pendapatan pasif, dia kurang 40%, bermakna yang tinggal adalah 60%. Okay, 60% daripada RM1,860 ni adalah RM1,116. Okay, jumlah aliran tunai masuk terbaru dia sekarang adalah RM4,366. Untuk aliran tunai keluar pula, perbelanjaan tetap dia bertambah RM350, menjadikan perbelanjaan tetap dia adalah RM3,170. Dan perbelanjaan tidak tetap meningkat RM400. Maka perbelanjaan tidak tetap terbaru dia adalah RM1,350, menjadikan jumlahnya adalah RM4,520. Okay, aliran tunai bersih kita gunakan masuk, tolak keluar. Dia akan dapat negatif RM154, yang mana Hashimah tidak menguruskan kewangannya dengan baik kerana kita mendapat aliran tunai yang negatif pada akhir bulan Februari. Okay. Dan rasanya itu sahaja untuk bab 10. Support question kita. Cikgu doakan semoga berjaya kepada kamu. Dan buat yang terbaik. Okay.